warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, amma ba'. Prof dan sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Minta maaf Ustaz terlewat sikit. Pada 2 hari ni pergi kenduri dekat Penang. Lepas tu semalam tidur kat Perak. Lepas tu petang tadi bertolak balik sehingga rumah mak mentua kat Ustaz. Tolak saat ni sangkut. Dulu dia dengar jam dekat KL je. Rupanya Kedah boleh pun jam jugalah ni. Okey tuan-tuan, malam ni kita sambung hadis yang ke berapa malam ni? Ke-7 lah. Betul ya Prof? Hadis yang ke berapa? Tuan-tuan tanda. Setuju Ustaz. Betul lah. Kerana jadi sama macam Ustaz tanda lah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Hadis yang ke-7, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh golongan Rabi'ah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala inna wafda Abdul Qais lamma atawu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manil qawmu aw manil wafd qalu Rabi'ah qala marhaban bil qawm aw bil wafdi ghaira khazaya wala nadama faqalu ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudar famurna bi amri faslin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihi al-jannah wa sa'aluhu 'anil ashribah fa amarahum bi arba'in wa nahahum 'an arba'in amarahum bil imani billahi wahdah qala atadruna mal imanu billahi wahdah qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyamu ramadan wa an tu'tu minal maghnamil khumus wa nahahum an arba' anil hantam wad dubba wan naqir wal muzaffat wa rubbama qala al mukhayyab wa qala ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Hadis yang ke-7, okey, kita tengok terjemahan dulu, kitab-kitab yang ada di sisi tuan-tuan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya manakala rombongan Abdul Qais datang kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah junjungan menanyakan daripada golongan ataupun daripada rombongan mana mereka itu. Berkata mereka, kami dari golongan Rabi'ah. Junjungan bersabda, berbahagialah, yakni selamat datang golongan atau rombongan. Tidaklah mendapat mereka itu akan kerugian dan tidaklah pula kekesalan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bahwasanya kami ini tiadalah berkuasa datang kepada engkau kecuali di dalam bulan haram. Kerana di antara kami dan di antara engkau ada puak ini yang terdiri daripada orang-orang kafir mudar. Maka perintahkanlah kami dengan satu perintah yang jelas lagi saksama supaya kami khabarkan dengan dia kepada mereka yang di belakang kami dan kami dapat masuk dengan dia akan syurga. Lalu mereka bertanya daripada minuman-minuman, maka ia menyuruh mereka dengan 4 perkara dan menegah mereka daripada 4 perkara. Ia menyuruh mereka beriman dengan Allah yang Esa. Ia bersabda, apakah iman dengan Allah yang satu-satunya? Berkata mereka, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sabdanya, menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad pesuruh Allah
dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, dan bahawa kamu memberi daripada harta rapasan sebanyak 1/5. Dan ia menegah mereka daripada 4 perkara, iaitu arak yang diperbuat di dalam guri dan di dalam kulit labu air dan di dalam perdu pokok dan di dalam tempayan yang dilumurkan minyak hitam. Dan boleh jadi ia berkata al-muqir ganti al-muzaffat, dan ia bersabda peliharakanlah kamu sekaliannya dan khabarkanlah dengan sekaliannya itu kepada mereka di belakang kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Biasa hadis kita baca hadis yang pendek-pendek. Kan? Ada beberapa perkara yang Nabi sampaikan, hanya sekadar tu. Lepas tu masalah lain pula, riwayat lain pula. Cuma ada sebahagian hadis yang kita baca agak panjang. Sebenarnya kadang yang panjang hadis tu, dia bukan banyak kepada arahan baginda ataupun larangan baginda. Banyak yang panjang tu sebab sahabat-sahabat Nabi ni dia cerita di sebalik cerita-cerita tu. Contoh macam hadis ni, datang golongan Rabi'ah yang berada di Madinah ni, datang bertemu dengan Nabi. Ada cerita di sebalik-sebalik tu. Tu yang jadi panjang tu. Dan ada juga hadis yang memang periwayat tu ataupun sahabat Nabi yang cerita tu, dia cerita detail. Perjalanan, cerita apa semua, barulah ada teks ataupun matan kepada hadis tu yang diperkatakan oleh baginda Nabi SAW. Okey, kita tengok apa perkara di sini. Yang pertama ialah golongan yang rombongan Rabi'ah. Dia panggil sini Wafda Abdul Qais. Dulu dia cara nak kenal golongan ni, dia tahu lah macam kita lah. Ada Melayu Bugis, ada Melayu Fatani, Melayu asal Jawa, Melayu Kelantan, Terengganu, Kedah. Dia ada. Maksudnya hang ni mai mana? Kan? Maksudnya biasa. Setiap kaum ni macam itulah keadaan dia. Dan Rasulullah SAW pun menggunakan istilah yang sama. Kan bila Nabi tanya, manil qaum? Ni geng mana ni? Kan? Mungkin dia kata ni JDT punya ni. Kan? Manil wafd ataupun dia wafd dengan kaum ni lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama lah. Maksudnya daripada kaum mana, daripada Bani mana. Qalu Rabi'ah. Lalu dia berkata kami ni geng-geng daripada Bani Rabi'ah ni. Lepas tu Nabi kata marhaban bil qaum, selamat datang. Nabi kata. Okey. Ada beberapa perkara di sini yang Rabi'ah ni cerita ni. Dia bercerita lah, dia berkata itulah Rasulullah, kami ni tak boleh nak mai kecuali selain daripada bulan haram. Sebab masa tu, masa Nabi sampai kat Madinah selepas hijrah tu, dia ada 4 bulan yang diharamkan perang. Kan 4 bulan. Maksudnya bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan satu lagi adalah bulan Rejab. Cara nak ingat macam mana? Okey, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, bulan ni dia kita kata bersambung lah. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Sambung 3 bulan ni. Cuma Rejab tu dia berasingan sikit. Jadi 4 bulan ni Bani Rabi'ah kata itulah kami tak boleh nak mai Rasulullah. Kami boleh datang jumpa Rasulullah ni selain daripada 4 bulan tu. Sebab antara kami dengan tempat tinggal Rasulullah ni ada kumpulan yang disebut Bani Mudhar. Disebut dalam matan hadis ni. Dia kata Bani Mudhar ni lah yang macam ada mungkin ada sesuatu perang, masih ada tempoh perang lah dengan mereka tu, menyebabkan mereka tak berani nak cari pasal itu kecuali bulan yang diharamkan perang. Yang 8 bulan lagi tu tak boleh nak datang. Maksudnya 12 bulan, 4 bulan yang diharamkan perang dan 8 bulan lagi dibolehkan perang. Kan? Jadi daripada 4 bulan tu je lah. Kan? 8 bulan lagi sebab bahaya, risiko untuk mereka mai tu. Okey. Bila mereka mai jumpa Rasulullah SAW, jadi ada beberapa perkara yang mereka tanya Rasulullah lah. Wasa'aluhu, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah anil ashribah, tentang minuman. Tentang minuman yang tak boleh minum lah. Fa'amarahum bi arba', Rasulullah suruh 4 perkara dan Rasulullah larang dengan 4 perkara. Okey, mula-mula.
Okey, Ibnu Abbas kata apa? Amarahum bil imani billahi wadah. Yang pertama sekali Rasulullah suruh mereka supaya beriman dengan Allah yang satu. Lalu Rasulullah tanya mereka. Dia kadang-kadang orang yang berinteraksi ni, kadang kita bercakap dengan orang. Mungkin Prof ada pengalaman lah cakap dengan universiti. Kadang kita cakap dekat anak buah kita ni, nampak faham dengan tak faham tu sama banyak aja. Kan? Bila kita tanya baru kita tahu, oh rupanya faham. Kan? Rupanya tak faham. Lalu Rasulullah tanya. Kan? Bila Rasulullah kata apa? Okey, benda mula sekali yang aku nak suruh, beriman kepada Allah Tuhan yang satu. Lalu Rasulullah nak test dia apa? Rasulullah kata apa? Atadruna mal imanu billahi wahdah? Kamu tahukah beriman dengan Tuhan yang satu tu? Rasulullah tanya dia apa? Kamu tahukah beriman dengan Allah yang satu tu? Lalu dia berkata apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maksudnya mereka tak berani nak jawab. Macam itulah tuan-tuan, kadang-kadang interaksi kita dengan anak kita. Walaupun anak kita menengah dah, walaupun anak kita sekolah rendah, mungkin anak kita peringkat diploma dah. Kan? Saya ni dalam banyak kuliah lah saya terlibat lah. Kadang kursus haji, kursus pengurusan jenazah, kan? Kursus-kursus yang berkaitan dengan akidah. Kadang-kadang hak depan kita ni, ada yang pakar, ada doktor pakar, ada yang MO, ada yang pesyarah universiti, ada yang pejabat awam. Kadang-kadang kita rasa macam semua ni bila sekali kita cakap, mereka faham. Rupanya belum tentu. Sebab mereka pakar dalam bidang mereka. Mereka bukan pakar dalam bidang kita. Mungkin kita, tahap bidang kita ni kita master. Mungkin mereka tahap bidang kita, mungkin mereka SPM je. Faham tak Ustaz? Maksudnya, kalau kita melengkapi antara satu sama lain, kita berkongsi ilmu, mungkin kita bidang falak kita kurang, bidang saintifik kita kurang. Tetapi kita melengkapi antara satu sama lain. Tetapi dalam bidang hak kita ajak ni, patutnya ada soalan nak tahu tahap kefahaman dia. Okey, bila dia jawab Allah dan Rasul lebih mengetahui, lalu Rasulullah perincikan. Rasulullah kata apa? Beriman dengan Allah yang satu ni ialah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Iaitu kamu bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan kamu bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Lepas tu barulah Nabi sebut wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyamu Ramadan wa an tu'tu minal maghnami al-khums. Maksudnya kamu mendirikan salat, kamu membayar zakat, kamu berpuasa Ramadan dan kamu memberi al-maghnam. Apa maksud al-maghnam? Maghnam ni jamak kepada ghanimah, harta rapasan perang. Kan? Harta rapasan perang ni bila dikumpulkan selepas peperangan tu, dia ada pembahagian dia. Kan? Dia ada pembahagian dia. Jadi semua bahagian tu dia dibahagi kepada 5. Akan dibahagi kepada 5. 1/5 siapa dapat? Yang 1/5 ni siapa? 1/5 ni siapa? 1/5 ni siapa? 1/5. Maksudnya untuk orang yang terlibat dengan perang ni 4/5. Kan 4/5. Dalam hadis ni yang Nabi sebut ni, hendaklah kamu bagi daripada harta rampasan perang tu yang 5/5 tu ataupun harta rampasan perang dibahagikan 5 bahagian, al-khumus 1/5 tu kena bagi kepada Rasulullah. Hak tu untuk fi sabilillah. Kan? Sebab tu kalau kita baca, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Anfal, dalam ayat 41 tu, sekarang ni mudah buka Quran, buka telefon terus ada kan. Hak dalam dada tu tidak lebih ingat daripada apa yang ada dalam telefon kan. Tuan kata apa? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'. Tuan kata, ketahuilah apa yang kamu dapat di sebalik harta ghanimah, fa anna lillahi khumusah. Hendaklah untuk Allah 1/5. Maksudnya 1/5 tu untuk Allah tu maksudnya fi sabilillah. Hak tu dia ada perkiraan dia. Yang 4/5 lagi tu ada perkiraan dia. Okey, ni sebagaimana yang disebut dalam hadis ni. Jadi
Yang Nabi sebut 4 di sini, 4 yang Nabi suruh ni maksudnya semayang, zakat, puasa dan harta rampasan perang tu. Bagi 1/5. Yang satu hak awal untuk beriman kepada Allah tu tak kira dalam 4 tu. Kan? Sebab Ibnu Abbas kata Nabi suruh 4, Nabi larang 4. Maksudnya 4 yang nak solat, nak zakat, lepas tu nak kita akan puasa, lepas tu 1/5 berkaitan dengan harta rampasan perang. Di sini bagaimana kita tengok kesimpulan hadis ni ialah yang pertama, orang nak solatkan zakat kena tanya iman dulu. Kan? Kalau dia bukan Islam, jadi nak suruh dia kena mengucap dululah. Sebab zaman tu ada kabilah di Madinah ni belum masuk Islam. Sebab tu Nabi nak test mereka dulu. Kan? Nabi nak test mereka dulu. Sebab tu Nabi kata, mula-mula Nabi suruh bil imani billahi wadah. Kena beriman dengan Tuhan yang satu dulu. Sebab masa tu banyak kabilah ni masih duk syirikkan Tuhan lagi. Hak sembah berhala pun ada lagi. Okey, itu 4 perkara. Kemudian wa nahahum an arba' dan Nabi larang 4 perkara juga. 4 perkara. 4 perkara inilah yang asalnya ditanya oleh Bani Rabi'ah ni. Yang dia bertanya apa? Wasa'aluhu 'anil asyribah. Depa tanya Nabi, minuman apa yang hak tak boleh minum? Kan? Okey. Al-asyribah ni maksudnya asyurb, minuman. Kan? Depa tanya Rasulullah tentang minuman ni. Lalu dalam hadis ni, Ibnu Abbas kata apa? Wa nahahum an arba'. Nabi larang 4 jenis. Anil hantam, wad-dubba, wan-naqir, wal-muzaffat. Ni semua jenis arak. Kan? Semua jenis arak. Dalam kitab yang diterjemahkan oleh Syekh Mustafa Abdul Rahman ni, 4 yang Nabi larang ni, hantam, dubba, naqir, al-muzaffat ni dah diperincikan. Okey, cuba kita tengok sini. Ialah hantam ni, macam hantam. Kalau bahasa Melayu hantam ni hantam. Kan? Saya tak tahulah. Kalau belah pantai timur hantam ni guna untuk apa? Kalau belah utara ni hantam sajalah lah, bukan cerita apa dah, cerita Piramli tu kan. Hantam kan. Tetapi hantam dalam bahasa Arab ni maksudnya arak yang diperbuat dalam guri. Kan? Syekh Mustafa Abdul Rahman ni dia orang Penang. Jadi istilah dia sebut ni istilah orang utara. Kan? Kalau daripada Perak tu kalau kata naik dari Taiping, kan Taiping separuh dia cakap Perak dah. Separuh Taiping ni dia cakap utara. Sampailah ke Perlis. Istilah guri dulu ialah dia macam tempayan tetapi dia kecil. Saya tak pastilah belah Kelantan Terengganu sana guna guri tak sana? Kan? Tak guna kan? Maksudnya guri ni orang utara lah guna. Saya tak pastilah. Kalau hang nampak muka dah ni Cik Kamal. Cik Kamal belah mana dah? KL? Selangor. Guri tahu guri? Tak tahu. Oh tak tahu kat mana? JKK utara tahu lah sini ni. Cik Azmi mungkin tahu kot. Okey. Jadi guri ni dia kalau tempayan dia besar. Tempayan tahu kot. Kan? Tempayan kalau kata semasa saya dekat Kelantan dulu depan Masjid Muhammadi tu dia ada satu kedai. Kedai dia jual roti tempayan. Kan? Roti tempayan. Kalau di Mekah Madinah banyaklah dia cuma tempayan tu dibuat dalam tanah. Kan? Okey, tempayan ni dia besar. Guri ni dia kecil sikit. Dia macam tempayan. Dulu guri ni orang kampung air minum tu dia buat dalam guri tu. Dia nak bagi sejuk. Kalau orang buat pekasam dia buat dalam guri tu. Kan? Tak tahulah istilah apa yang sesuai kalau bahasa surat ni. Saya tak pastilah. Kan? Agak-agak istilah apa bahasa surat ni? Kalau orang Selangor. Cik Kamal mungkin boleh faham tak kalau Ustaz kata guri ni tempayan yang besar, yang kecil tu dia panggil guri. Buyung kot. Buyung. Boleh lah buyung. Buyung. Ya, faham. Buyung. Macam labu tu kan. Macam itulah lebih kurang. Okey. Jadi ayak buah, terutamanya ayak anggur apa semua ni yang diperam dalam bekas guri
sampai satu tempoh dia jadi cuka, dia jadi arak. Kan mungkin dia jadi arak, dia adalah proses, ustaz pun tak tahu, sekarang orang buat arak orang tahu dah. Okey, itu hantam. Lepas tu duba ialah orang yang buat apa dia perahan ayak buah ataupun gandum ataupun ayak kurma, dia adalah apa jenis yang dijadikan sebagai arak ni, termasuklah kalau tempat kita tapai lah. Dia masuk dalam labu ayak, kan? Labu ayak maksudnya kulit labu ayak, maksudnya buah labu ayak ni. Kan? Dalam buah tu bila diperam satu tempoh, maka dia apa dah? Dia jadi arak. Okey, yang ketiga sini dia kata an-naqir. An-naqir ni arak yang diperbuat dalam perdu pokok. Kan, perdu pokok. Dia peram dalam satu sampai tempoh, dia jadi arak. Dan yang keempat al-muzaffat. Al-muzaffat ni dalam riwayat yang lain sebut al-muqayyab. Maksudnya arak yang diperbuat dalam tempayan yang luar tempayan tu dilumurkan dengan minyak hitam. Tak tahulah, mungkin dia ada lah untuk nak bagi sedap tak sedap tu, wallahu alam. Jadi 4 jenis arak yang cara diperbuat tu semua itu diharamkan. Jadi penghujung hadis tu Nabi kata apa? Ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Nabi kata hendaklah kamu pelihara semuanya. Maksudnya jangan duk minum arak lah. Kan, jangan duk minum arak lah. Dan hendaklah kamu cerita tentang semua tu. Yang hak Nabi suruh, yang hak Nabi larang, man wara'akum. Kan, siapa man wara'akum? Generasi hak selepas kita. Kan, balik cerita dekat anak-anak, cerita dekat cucu, nanti mereka akan sambung sampailah kepada generasi yang seterusnya. Okey tuan-tuan, okey, kita sempat satu hadis lagi. Okey, kita masuk hadis yang ke-8, perbelanjaan untuk rumah tangga. An Abi Mas'ud radhiyallahu an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahiya lahu sadaqah. Daripada Abi Mas'ud radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, apabila seorang lelaki berbelanja untuk ahlinya, yakni rumah tangganya, hal keadaan ia ikhlaskan di dalam perbelanjaannya, maka perbelanjaan itu sedekah baginya. Okey. Cara baca hadis dan cara terjemahan kita dah boleh faham dah. Maksudnya hadis ni nak cerita nafkah seorang suami, seorang bapa untuk ahli keluarga dia dianggap sedekah. Kan? Maksudnya bukan kira hak kita sedekah ni bagi kat masjid, bagi dekat asnaf, hak tu saja sedekah. Hak yang kita balik kat rumah tu tak kira sedekah. Semua tu kira sedekah. Cuma beza dia ialah satu yang keperluan, satu lagi lebih kepada kehendak. Yang mana kita nak kehendak tu ialah dari sudut kehendak akhirat tu kita dapat lebih istimewa lah, lebih lumayan pahala yang Allah tawarkan. Okey, dalam isu nafkah ni ialah kalau kita tengok nanti kita akan masuk yang tadabbur ayat tu, nanti kita akan sampai satu ayat yang Allah sebut kepada Nabi, wa yas'alunaka maza yunfiqun qulil af. Allah kata, Muhammad, mereka akan bertanya engkau tentang maza yunfiqun. Nak nafkah macam mana ni? Kan? Nak ambil mana hak nafkah ni? Lalu Allah kata, qulil af. Muhammad, jawablah kepada mereka al-af. Maksudnya nak nafkah ni ialah sesuatu yang melebihi keperluan kita. Jadi keperluan ini ialah untuk diri sendiri dan untuk ahli keluarga. Selain itu dia dianggap sebagai kehendak dah. Maksudnya kita tak boleh nak nafkah kepada orang lain selain berkeluarga kita. Apabila kita nafkahkan orang lain untuk keluarga kita, kita terpaksa meminta-minta dengan orang lain pula. Agama tak bagi macam tu. Agama kira
bab nafkah kita kena utamakan keluarga kita dulu. Sebab tu ayat yang kita baca baru ni tu, yas'alunaka maza yunfiqun. Ayat yas'alunaka maza yang hak yang kedua tu. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Kan? Tuhan kata, hendaklah kamu nafkah benda-benda yang baik. Yang pertama, kira dulu mak ayah kamu, falil walidain wal aqrabin, adik-beradik kamu, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, orang yang terputus bekalan, untuk orang yang musafir. 5 golongan yang Allah sebut. 5 golongan itu pun sebenarnya lebihan daripada hak keluarga kita. Kan? Lebihan daripada keluarga kita. Jadi dalam isu ini ialah apa yang kita nak nafkahkan untuk keluarga kita ni ialah ia bersifat keperluan. Mungkin kadang-kadang kita kata itulah kan. Kita ni kalau kita bagi ke orang kira sedekah lah, kalau kat rumah ni tak kira. Tak. Nabi kata iza anfaqa ar-rajulu ala ahli. Seseorang itu bila dia nafkahkan untuk ahli keluarga dia, yahtasibuha, yang dia anggap pada nafkah tu, fahiya lahu sadaqah, maka itu juga dianggap sedekah. Okey. Kalau tuan-tuan baca dekat bawah ni, nak kira di sini ialah bagaimana orang yang di bawah tanggungan kita, bila kita bagi, dia dapat pahala sedekah. Sebab itulah kadang-kadang kita ni kena jujur dalam rumah tangga. Kan, mungkin kita kat sini ni tak ada masalah dah. Biasanya orang yang tak jujur dalam rumah tangga ni, dia tak kongsi dengan keluarga dia sudut pendapatan dia, jumlah banyak mana. Sebab apa? Sebab dia guna untuk benda-benda yang tak bermanfaat. Kan, kadang orang habis untuk judi, ada orang habis untuk merokok, ada orang habis untuk benda-benda yang haram. Ada orang dia tak kisah, sebab tu dia untuk keluarga ni dia kira yang kedua. Yang pertama tu dia kira nafsu dia dulu. Kan, sebab itulah orang yang jaga agama dia, dia jaga semua di sudut keterbatasan dia. Dari sudut nafkah dia, dari sudut diri dia. Kan, sebab tu bila Nabi sebut tentang keperluan dalam agama ni, bila yang pertama kita ni tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tanggungjawab kepada diri sendiri. Kan? Tanggungjawab kepada diri sendiri. Dan yang ketiga tanggungjawab kepada ahli keluarga kita. Kan? Semua itu akan disoal siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Jadi untuk keluarga kita ni, kalaulah tuan-tuan mungkin nanti kita akan sampai satu hadis nanti dalam kitab kita ni, bagaimana setiap gerak-geri fizikal kita dalam satu hari dinilai sedekah. Semua itu dengan kita sembahyang sunat duha 2 rakaat. Mungkin tuan-tuan jumpa dah sebelum ni. Kan? Maksudnya dengan kita sembahyang duha 2 rakaat tu, kita telah bersedekah dah untuk fizikal kita. Sebab apa? Bila kita sembahyang, kita angkat tangan kita rokok, sujud. Seolah-olah kira semua sendi, semua tulang dekat badan kita turut bersedekah dengan kita solat duha sebanyak 2 rakaat. Itu sedekah untuk diri sendiri. Dalam hadis ni ialah sedekah untuk ahli keluarga kita, yang mana dalam bentuk nafkah itu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala sedekah. Satu, kita dapat pahala sebab tanggungjawab kita. Memang tanggungjawab kita, nafkah kita. Tetapi dalam masa sama, di sebalik tanggungjawab tu, kita juga dapat pahala sebagai pahala sedekah. Wallahu alam, tuan-tuan, cukup setengah jam kuliah kita pada malam ni. Ada soalan-soalan apa boleh PM Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa pada kuliah yang akan datang. Mungkin minggu depan kita tak ada masalah minggu depan. Kan? Cuma tak tahulah. Perlih kerajaan baru ni macam ada nak buat program macam minggu depan. Kan? Kenuri rakyat. Kan? Kenuri rakyat. Jadi saya tunjuklah baru ni jumpa isu agama. Baru ni kata YB, kita kena ada sesuatu. Kata. Baru ni YB buat baru ni kenuri rakyat untuk hak yang undi YB je. YB kena buktikan kepada rakyat Perlis yang hak siapa yang tak undi YB
kita buat kenduri rakyat jemput semua sekali. Lepas tu dia kata, ya, okeylah. Jadi kami yang jadi urus dia lah. Lalah kita kena buat kerja. Kan? Okey tuan-tuan, insya-Allah kita akan jumpa pada kuliah yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi